satu lukisan yang apabila orang yang melihat itu rasa terharu, rasa tersentuh, rasa terkesan, maka itu dikatakan lukisan yang dihasilkan itu dapat meninggalkan kesan dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Selain daripada itu, proses penakulan juga turut memainkan peranan penting apabila kita bercakap tentang kesenian. Ini bermaksud proses pengalaman, pengetahuan dan cita rasa yang sedia wujud atau dimiliki dalam ingatan seseorang itu turut memberikan kesan dalam proses menilai sesuatu seni itu. Seterusnya, kita lihat bila kita bercakap tentang kesenian Melayu, kita juga sebenarnya perlu memperkatakan tentang ciri-ciri kesenian Melayu itu. Saya percaya bangsa-bangsa lain juga ada keseniannya yang tersendiri seperti yang telah saya nyatakan di peringkat awal tadi, dan bangsa Melayu juga mempunyai ciri-ciri tertentu apabila memperkatakan tentang kesenian Melayu. Misalnya yang pertama, ini merupakan ciri yang paling penting apabila bercakap tentang seni, iaitu kehalusan. Kehalusan ini dikaitkan tinggi rendahnya sesuatu seni itu. Maknanya jika sesuatu seni itu dihasilkan dengan penuh kehalusan, maka ia diangkat sebagai satu seni yang tinggi, yang mahal harganya. Ya. Kenapa saya kata kehalusan merupakan satu peringkat yang sangat penting? Sebab untuk menghasil atau mencapai tahap kehalusan ini, ia memerlukan beberapa faktor dalaman yang perlu ada pada seseorang yang hendak menghasilkan seni itu. Ini bermakna orang itu perlulah memiliki misalnya sifat seperti sabar, tertib, teliti yang bukan mudah untuk seseorang itu dapat. Tetapi jika penghasil seni itu mempunyai ciri-ciri seperti sabar, tidak kisah dengan tempoh masa yang dihasilkan dan sebagainya, maka selalunya hasil seni yang dikatakan itu memiliki tahap kehalusan yang tinggi. Misalnya kalau kita lihat satu busana misalnya seperti batik atau songket, memerlukan penelitian kesabaran untuk menghasilkannya. Seterusnya keberukiran. Keberukiran ini tidak boleh dinafikan dalam kehidupan orang Melayu. Orang Melayu sejak daripada dahulu lagi memang sinonim dengan seni ukir. Ya. Jadi apabila bercakap tentang keberukiran ini, selalunya kita boleh kaitkan dengan seni bena Melayu. Di mana dalam seni bena Melayu ini orang kata tidak sah kalau kata rumah Melayu, masjid, apa jua seni bena ini misalnya, kalau tidak diselitkan dengan ukiran-ukiran tertentu. Dan orang Melayu mempunyai perlambangan atau motif-motif yang dikaitkan dengan Islam. Misalnya motif itik pulang petang. Motif itik pulang petang ini dikaitkan dengan keamanan, kerjasama dan sebagainya. Begitu juga motif-motif seperti motif alam seperti awan, bintang dan sebagainya. Seterusnya keseimbangan. Keseimbangan ini perlu ada kerana melalui keseimbangan kita dapat melihat bagaimana sesuatu hasil seni itu dicipta dengan mengambil kira banyak aspek. Misalnya dengan melihat kepada aspek pencahayaan, melihat dari aspek bagaimana sesuatu bentuk itu dihasilkan, saiznya, kedudukannya, perlambangan dan sebagainya. Keempat adalah keharmonian. Bila kita bercakap tentang keharmonian pula, ianya mestilah berkait rapat juga dengan seimbangan. Bagaimana sesuatu warna itu misalnya harmoni dengan satu warna yang lain. Bagaimana kedudukan gambar ini misalnya dengan kedudukan gambar yang lain. Semuanya itu perlu diambil kira. Seterusnya yang kelima adalah keindahan dan ketenangan yang keenam. Ini juga berkait mungkin apabila seseorang itu melihat hasil seni itu, kita akan dapat rasa keindahan, kita rasa tenang. Sebab inilah yang kebanyakan manusia hendak lihat hasil daripada kesenian yang telah dihasilkan oleh manusia. Seterusnya, kita bercakap pula tentang genre atau jenis kesenian Melayu. Kesenian Melayu memang ada pelbagai dan antaranya mengikut Anwardin ada 9, iaitu pertama kesusastraan yang terdiri daripada novel, cerpen, cerita rakyat, puisi yang saya kira memang banyak di Malaysia ini. Misalnya kita ada novel Shah Nun Ahmad, novel Salina dan sebagainya. Kemudian cerita rakyat seperti wayang kulit, puisi. Ini merupakan hasil seni kesusastraan yang tidak lepas daripada pandangan masyarakat Melayu. Seterusnya yang kedua, seni persembahan seperti tarian, nyanyian, tarian ayam didik misalnya, tarian zapin yang terkenal di Johor, kemudian nyanyian-nyanyian lagu-lagu rakyat dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, seni lakon, boleh jadi seni lakon berbentuk teater,
seperti makyong, wayang kulit, bangsawan. Yang keempat, seni rupa dalam bentuk arca, kraft, ukiran-ukiran tertentu, lukisan, pertukangan dan sebagainya. Yang kelima, seni gerak, seperti seni silat, tarian. Yang keenam, kraft, batik, songket tenunan. Ini juga merupakan antara kesenian yang paling rapat dalam kehidupan manusia, sehingga ke hari ini kita dapat lihat juga bagaimana batik dan songket terus berkembang, walaupun fungsi-fungsinya mungkin kita boleh fikirkan mungkin sudah berubah jika dibandingkan dengan dahulu, ya. Seterusnya yang ketujuh, seni banner seperti monumen, istana, rumah-rumah lama seperti rumah kutai di Perak, rumah ibadat dan sebagainya. Yang ke-8, permainan rakyat, sepak raga, congkak. Ini merupakan permainan yang masih kekal sehingga ke hari ini. Kalau kita lihat, congkak masih lagi menjadi tradisi dalam acara-acara tertentu, ya. Dan yang ke-9, kritikan, bukan fiksyen, seperti pengulas, pentafsir, pengajar, penggodam. Semua itu memerlukan seni. Apabila hendak menjadi pengulas, tidak boleh sebarangan. Mesti ada seni-seni tertentu yang mesti dipelajari.